sekarang kita nak bincangkan tentang istidraj harta. Sebab ramai orang dia keliru. Dia berasa macam Allah duk bagi dekat dia nikmat. Walhal itu bukan nikmat yang Allah berkat, tapi istidraj. Dan dia tak berasa. Masalah istidraj ni tuan-tuan tahu apa? Dia tak rasa. Dia tak rasa. Tuan-tuan, saya nak tanya, ada tak tuan-tuan yang subhanallah dulu duk rajin main masjid? Rajin main masjid, non-stop main masjid setiap waktu, hampir 5 waktu dia ada kat masjid. Tuan-tuan, kadang-kadang Tok Imam tak main, dia boleh pergi depan jadi imam. Tok Bilal tak sampai, dia boleh ganti Tok Bilal. Dulu dia start berniaga. Bila dia start berniaga, perniagaan dia makin maju. Lepas daripada tu, dia mula jarang-jarang main masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Yang dihormati Ustaz pengacara majlis, yang dihormati Datuk Seri Pengerusi Surau Al-Mizan, seluruh ahli jabatan kuasa surau, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, para asatizah, alim ulama, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, dan tidak saya lupakan kepada grup GSP Geng Surau Putrajaya dan sahabat-sahabat media yang bersama dengan kita juga, Abang Zainal Arifin, jejak Rasul dulu kan, misteri Nusantara, jangan biarkan dirimu dalam apa benda dia kata tu. Alhamdulillah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kita dapat bersama-sama pada malam ni insya-Allah dalam nak mengupas satu tajuk. Nah, kuliah SOP ni dia tak boleh panjang. Nanti dia bunyi tek-tek-tek saya dia berhenti.
Berapa berhenti? Maghrib isyak ke berapa? 8.22. InsyaAllah dia tak kena berhenti lah, tak boleh lebih-lebih lah, InsyaAllah sempena dengan COVID-19 ni, SOP dia tak boleh kuliah panjang-panjang sangat. So insyaAllah kita akan cuba untuk ringkaskan dan cuba untuk Allahumma salli alaihi wasallam deliver sebaik mungkin. Yang kita nak bincangkan tentang istidraj harta, sebab ramai orang dia keliru. Dia berasa macam Allah duk bagi dekat dia nikmat, walhal itu bukan nikmat yang Allah berkat, tapi istidraj. Dan dia tak berasa. Masalah istidraj ni tuan-tuan tahu apa? Dia tak rasa. Dia tak rasa. Tuan-tuan, saya nak tanya, ada tak tuan-tuan yang subhanallah dulu duk rajin main masjid? Rajin main masjid, non-stop main masjid, setiap waktu, hampir 5 waktu dia ada kat masjid. Tuan-tuan, kadang-kadang Tok Imam tak main, dia boleh pergi depan jadi imam. Tok Bilal tak sampai, dia boleh ganti Tok Bilal. Dulu dia start berniaga. Bila dia start berniaga, perniagaan dia makin maju. Lepas daripada tu, dia mula jarang-jarang main masjid. Dia main kadang-kadang dia sempat dia main, kadang dia tak main langsung. Subuh selalu tak main. Ni dia antara kesannya. Antara waktu yang paling susah nak buat subuh. Betul. Walhal dulu bukan setakat subuh, tahajud tak pernah tinggal. Ni cerita betul-betul ni tuan. Sanad saya Muhammad nak bagi rasa ni, faham ni. Tuan-tuan, dan dia mula tak main dah. Dan dia menggunakan alasan Allah sedang kurniakan rezeki dekat dia, dan sikit pun dia tak rasa bersalah atas alasan tu. Tuan-tuan faham tak? Orang tanya dia, Haji, lama tak nampak masjid ni, sibuk sikit lah ni, alhamdulillah. Dia guna perkataan alhamdulillah. Dia guna perkataan alhamdulillah tu. Dia kata alhamdulillah rezeki lah ni Allah bagi murah sungguh lah. Berkat kot dalam hati dia rasa. Dia rasa berkat. Walhal waktu tu dia sedang tertipu. Antara tanda dia ialah bila dia dapat rezeki tu, dia makin jauh daripada Allah. Tu tanda basic. Tanda basic bahawa rezeki yang dia dapat itu bukan atas barakah, bukan atas nikmat, tapi istidraj. Faham yang tu ya? Faham ni? Allahumma salli ala Muhammad. Even worse, lebih teruk lagi ialah apabila lagi dia buat maksiat, lagi rezeki murah. Lagi dia buat maksiat, lagi rezeki murah. Tuan-tuan, jadi manusia ni subhanallah, orang yang derhaka, orang yang selalu buat maksiat, dia terkeliru dalam pemikiran dia. Dia merasakan nikmat yang dia dapat itu mai daripada Allah berserta kasih dan sayang, sedangkan dia kekal melakukan kemaksiatan. Tuan-tuan, salah satu daripada ciri yang Syekh Abdul Qadir Mandili sebut dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, apabila dosa kecil boleh menjadi besar ni, bila dia merasakan tenang dengan dosa yang dia lakukan, dan dia merasakan atas kesalehannya Allah menutup keaibannya. Ni orang tertipu ni. Ni istidraj ni. Tuan-tuan, dia buat salah, dia buat maksiat. Dalam dia buat maksiat tu, orang siapa pun tak tahu dia buat maksiat tu. Ni geng-geng kita ni yang duduk kat depan ni, yang duduk mengaji ni, yang ketayak atas kepala ni, emas kat muka ni. Ni salah orang ni tuan-tuan. Ni mahal lagi daripada kopiah, tahu tak? Kopiah okey lagi, emas tak ada 1,000. Faham tak? Tuan-tuan ni saya tak tahu tuan senyum ke, tuan marah saya ke, saya tak tahu. Mau tutup muka kan. Subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Ni yang duduk depan, yang duduk tengok live ni. Live ni. Banyak live dalam macam sidang media lah ni malam ni. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Faham? Yang duk tengok live ni, yang duk berasa macam nak jadi baik ni, yang duk berasa macam nak sungguh buat ibadat ni, yang berasa macam nak bangun tahajud tiap malam ni, yang bersungguh nak buat ni, buat salah tak? Saya tanya ni, ada tisu tak? Tisu tak? Kalau ada, minta. Buat salah tak ni? Tuan-tuan ni tanya, cuba hangguk je macam tu. Kalau tak setuju buat je ni. Buat salah tak? Buat. Orang tahu tak kita buat salah tu? Orang tahu tak? Tengok benda apa dekat dalam Facebook, tengok benda apa dekat dalam YouTube.
Seorang-seorang tengok apa, cakap apa, tengok apa, sambil duduk berjalan petang-petang tengok apa, sambil duduk jogging tepi tasik tu petang-petang, jogging pagi-pagi tengok apa, kayu basikal pagi. Sini ada grup basikal. Ni kayu basikal, tengok yang kawan potong tu dengan rambut ikat kat belakang dengan pakai seluar ketat macam tu, lalu depan kita ni. Hampa tengok tak? Hampa mengaku cepat. Hampa tengok tak? Tak tengok. Kita tahu orang surah Al-Mizan tak tengok ya. Sembang. Tunggu lagi. Ni jeli macam mana tahu. Tu Bilal. Bukan sini lah, bukan sini. Jangan tengok tu Bilal ni pula. Ni yang soleh syabat tuan. Tapi orang tahu tak kita tengok tu? Orang tahu tak apa kita buat tu? Tak. Orang tak tahu. Bahkan kadang-kadang lebih besar maksiat dia buat. Dan siapa pun tak tahu. Waktu tu tahu syaitan tipu apa kat dia? Syaitan tipu, tengok hang orang baik, Allah tak buka aib hang. Syaitan kata apa? Kamu ni orang baik. Sebab tu orang tak tahu maksiat kamu buat. Waktu tu dia berasa tenang dengan maksiat dia buat. Ini penipuan besar dan Allahumma salli Muhammad. Dan perkataan-perkataan comfort macam ni menyebabkan saya dia buat lagi. Tengok liciknya syaitan ni. Sama juga dengan kita punya Allahumma salli alaihi wasallam rezeki yang kita duk dapat. Kita duk terjebak maksiat. Tengok, lagi hari tu lambat semayang, lagi hari tu bisnes banyak. Tengok ni. Lagi hari tu tak macam mana Allah sembang di terajak semayang. Kadang-kadang sampai qadha semayang itu. Bisnes punya pasal, kerja punya pasal. Hari yang qadha semayang, hari tu close deal paling mahal sekali. Hari tu bisnes paling tinggi sekali. Hari tu. Pertama dia rasa macam gelisah, dia tak patut. Lepas tu dia akan rasa macam apa? Dia rasa macam selesa dengan apa yang dia jadi. Tuan-tuan, istidraj. Dan hati-hati bahaya. Masalah Israel tak berasa. Tak berasa. Kalau dia berasa senang, tak berasa. Dapat anak, Allahumma salli alaihi wasallam, doa-doa berapa tahun, 5-6 tahun kahwin, tak dapat anak, Allah bagi anak kat dia. Dulu qiyamul lail tiap malam. Dulu baca Quran tak pernah tinggal. Dapat anak tuan-tuan, sembahyang baca Quran start daripada lahir anak sampai anak 2 tahun menyusu, Quran tak baca. Muslimat sallallahu alaihi Muhammad. Kadang-kadang sembahyang subuh pukul 8 pagi sebab anak malam-malam tak tidur. Dan yang paling best bila orang tanya kat dia, abang lama tak nampak kat masjid, dia sebut anak kecil. Ni Kak Long program masjid dulu, Kak Long bukan AJK Muslimat ke, surau kan? Ya saya. Nampak lama tak aktif lah. Tak boleh nak main anak kecil lah ni. Dia gunakan alasan anak dia jauh pada Allah, dan sikit pun dia tak rasa bersalah dengan alasan tu. Istidraj. Faham tak ni? Masalah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masih ada juga yang ragu-ragu. Kerana kalau hendak dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kita mesti ikut jejak Rasul SAW dan berpegang teguh kepada agama Islam. Tapi bagaimana dengan ada orang yang semayang 5 waktu sehari semalam, bangun tengah malam bertahajud, puasa bukan hanya di bulan Ramadan saja, puasa sunat pun dia buat, Isnin Khamis pun dia buat yang lain, tapi hidup dia biasa je. Hidup susah pun ada. Pasal apa? Kita rasa macam, tengok orang tu tak semayang tapi bisnes baju. Kadang-kadang kita tengok orang kafir lagi lah tu kan, bukan setakat tak semayang, mensyirikkan Allah, sembah, pergi cari Tuhan lain selain pada Allah, tapi meniaga sangat baju. Dia main sampai dalam hati, dia racun hati kita. Ni bukan pasal iman kot. Tuan-tuan faham tak? Dia main racun-racun macam ni. Tengok orang tu ibadat sangat kuat, tapi tak ada apa pun. Tuan-tuan, bahaya ni. Rasulullah SAW. Tuan-tuan, bagaimana pula dengan orang yang seumur hidup tak semayang, puasa pun tak pernah, rumah punyalah besar, kereta punyalah mewah, duit punyalah banyak. Tuan-tuan, dia boleh hidup kaya dan mewah. Tanya kat dia, tak takut mati ke? Kata Allah, orang lain pun mati ke? Masuk neraka ramai-ramai.
Kita bukan zakat kosong masuk neraka, ramai dia masuk neraka, relax lah dia kata. Oh, dia ingat neraka. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tahu tak? Jadi sombong. Bila dia hilang kebergantungan dia kepada Allah atas rezeki dia, maka dia akan jadi orang yang sombong. Dan salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni kokoklah ada iman sikit dalam diri kita ni. Kita tahu satu benda. Kalau kita buat dosa, kita buat maksiat, rezeki akan terhalang. Tuan-tuan setuju tak dengan perkataan tu? Setuju tak ni? Tuan-tuan kena setuju. Nabi kata antara perkara yang menghalang rezeki ialah dosa. Tuan-tuan kena setuju. Tapi tuan-tuan tengok tak macam mana orang yang tak semayang, dia dosa tak? Dosa besar tuan-tuan tak semayang. Bisnes okey tak? Okey. Ni ada orang tak semayang tuan-tuan, besar kan? Tak semayang ni awalahu yuhasab bi'abdan fi yaumil qiyamah as-salatu. Benda paling awal sekali Allah nak cek di yaumul qiyamah, semayang dia. Idza salat amalu kulluh. Kalau elok itu maka elok yang lain, kalau buruk itu elok yang lain, Allah tak tengok dah. Semayang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Semayang ni dosa besar, tinggal semayang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, maka subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau buat dosa sikit pun rezeki tu terhalang, apatah lagi dosa besar meninggalkan semayang. Tapi tuan tengok, ada tak orang yang pakai kereta besar tapi tak semayang? Nah, Ustaz Muhammad. Ada tak orang yang rumah besar tuan tepi Tasik Putrajaya tu, berapa juta punya rumah tapi tak semayang? Ada tak? Ada. Tang mana signifikannya? Yang tadi kata kalau dosa tu halang rezeki, yang kita duk nampak dengan mata kita, orang tak semayang pun rezeki banyak. Faham tak ni? Sinilah istidraj. Itulah istidraj. Tuan-tuan nak bagi faham sebab tu pentingnya iman, pentingnya ilmu ni. Dengan ilmu ni tuan-tuan boleh timbang mana betul mana salah. Kalau tuan-tuan tak ada ilmu, tuan-tuan akan tengok, weh, orang tak semayang pun dapat rezeki murah. Weh, orang tak semayang pun dapat rezeki murah. Orang tak buat ibadat pun dapat rezeki murah. Orang tak tutup aurat pun berniaga maju. Lagi buat panggil buruk, lagi sales naik. Sebab tu kita duk tengok repek-repek daripada ubat dekat dalam Facebook daripada tu. Faham tak ni? Dia panggil black marketing. Kenapa black marketing? Buat panggil lagi bagi orang marah, lagi dia punya sales naik. Tuan-tuan faham tak ni? Saya duk cerita apa ni? Oh, serius sangat malam ni. Saya nak bagi clear sungguh-sungguh kan. Tuan-tuan buat panggil buruk-buruk. Kemarin saya tengok ada seorang perempuan tu, dia maki hamun cukup-cukup. Saya kata, Allah, mulut apa ni orang perempuan macam ni? Mulut, ya Allah, dia pergi buat live dekat apa ni, restoran mana tak tahu. Lepas tu bila suara dia duk kuat-kuat sangat, lepas tu makcik dekat restoran tu tegak dia. Dia bangun, dia maki hamun makcik tu punya boleh tahan. Apa itu balik pula buat live pula, kau mau pula maki hamun lagi apa semua. Saya kata astagfirullahalazim. Lepas dah tu saya minta maaf lah atas ketelanjuran saya. Serius ni. Dan saya cerita dia panggil black marketing. Ada orang tuan-tuan saya buat bangan jantan pergi pakai seluar dalam, pakai bikini. Faham tak faham sudah, macam tak faham. Orang surau Mizan mana tengok video-video lagu ni semua. WhatsApp pun tak ada. Ini pegang tasbih Allah semua kan. Dia buat panggil macam tu pasal apa? Pasal nak bagi orang kecam. Bila orang kecam, view dia tinggi. Bila view dia tinggi tuan-tuan, daripada ramai orang yang tengok, berapa ramai orang yang simpati. Dan pada simpati itulah sales dia akan naik. Saya cuma tapi Allah marah tak? Apa kisah Allah marah asal bisnes masuk? Faham tak ni? Apa kisah Allah marah asal bisnes masuk? Tang inilah pertimbangan iman. Ni yang kita nak mengaji. Kita boleh tahu, oh, bukan cerita buat panggil besar dahsyat macam tu. Buat dosa sikit pun rezeki kita akan terhalang. Habis kalau buat maksiat tiba rezeki mai juga, tu istidraj. Itulah istidraj. Rezeki Allah bagi dalam keadaan Allah murka. Hampa nak ambil, hampa ambil. Sekejap kita baca ayat dia. Apa kesan daripada istidraj?
Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya jadi apa? Bila dia dapat harta daripada istidraj, satu perasaan dia ialah aku dapat ni atas usaha aku. Aku dapat ni atas usaha aku, atas kebijaksanaan aku. Allah sebut dalam Quran. Lepas tu dia nak sedekah. Dia rajin nak sedekah, tuan. Dia tak rajin sedekah. Tak pasal apa? Aku penat-penat dapat, senang-senang nak bagi kat orang. Aku yang susah-susah dapat ni, senang nak ikut. Apa senang minta aja. Susah ni buat madrasah, kalau tak ada duit tak sampai buat madrasah, kata kita gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pasal apa? Sebab dia berasa susahnya dia nak dapat, dan apa yang dia dapat itu adalah semata-mata daripada usaha dia. Sidraj, sombong, dia jadi orang sombong. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Lepas tu tuan-tuan tengok, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW sebut dalam satu riwayat, kalau Allah nak membinasakan semut, maka Allah akan terbangkan semut itu dengan dua sayap. Kena faham maksud dia macam mana? Kalau Allah nak membinasakan semut, dia buat macam mana? Allah bagi sayap ke dia, dia terbang, dia binasa. Hebat dah dapat sayap. Hebatlah tuan-tuan. Kan? Waktu semut tuan-tuan dia tak ada sayap, dia duduk mana? Dia duduk celah-celah batu, dia duduk dalam busut. Siapa pun tak kacau dia. Dia duduk dalam rumah dia, dia dapat makanan elok sempurna, buat kerja ramai-ramai. Siapa pun tak kacau, duduk dalam busut dia. Macam mana Allah nak binasakan dia? Allah bagi apa? Sayap. Bila dapat sayap, terbang. Cari apa? Cari api. Cari api. Lepas tu masuklah api. Lepas tu terbakar, rosak. Bila Allah nak membinasakan seseorang, Allah bagi kepada dia nikmat yang tak mampu untuk dia tanggung. Nikmat yang tak mampu untuk dia handle. Lepas tu tuan-tuan jangan risau. Kadang-kadang selagi kita duduk macam ni, takat mana Allah nak bagi kat kita, tuan-tuan redha lah takat tu. Redha tu. Nak risau. Tuan-tuan, saya ni naik apa? Saya ni naik EX5 je Ustaz. Tak apa kalau EX5 tu boleh main masjid. Tapi tuan-tuan jangan salah anggap pula. Bila tengok orang kereta besar, oh dia ni orang tak tawaduk, ni istidraj. Tak. Tak ni Ustaz Muhammad. Zuhud ni bukan pada pakaian. Sebab tu ulama sebut, jangan menilai zuhudnya manusia pada pakaiannya. Sebab zuhudnya manusia itu letak pada hatinya. Ada orang kaya, tapi dia orang kaya yang zuhud. Dunia dia tak lekat pada tangan dia. Dunia dia tak lekat pada hati dia. Dunia duduk kat tangan dia aja. Dapat dia bagi, dapat dia bagi, dapat dia bagi. Bila dia bagi, Allah bagi dia lagi. Bila dia bagi, Allah bagi dia lagi. Bila dia bagi, Allah bagi. Dia duduk dalam keadaan yang macam tu. Pasal apa? Pasal Allah tahu dia mampu untuk handle harta dia. Tu orang zuhud walaupun dia kaya. Ni saya cuma Putrajaya ni saya tengok orang hebat-hebat, ramai orang hebat-hebat. Yang jadi Allah Salli Samad pemimpin surau dan masjid daripada kalangan orang-orang yang punya harta. Tapi bila dia duduk dalam posisi tu, dan tengok, dia tak pernah kira dengan harta dia. Dia jadi orang yang banyak ibadat dia. Dia duduk dalam masjid, dia khidmat diri pada masyarakat. Ni orang zuhud walaupun dia kaya. Dan orang miskin tak mestinya zuhud. Kadang-kadang orang miskin lagi sombong daripada orang kaya. Ada orang Ustaz Syawal, dia mai setempat tu, dia tak kenal ke aku siapa. Dia berasa macam miskin dia tu orang perlu hormat kat dia. Dia rasa dengan kemiskinan dia tu, dia orang kena appreciate dia, orang kena jaga dia, orang kena take care dia, orang kena hormat, orang kena sebut dengan perkataan-perkataan yang baik semata untuk dia. Kita faham tak? Sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat buruk tu ada pada dia walaupun dia orang miskin. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan faham tak? Jadi bila cara Allah nak merosakkan ataupun nak membinasakan seekor semut, apa Allah buat? Allah bagi dekat dia sayap. Dia terbang dan akhirnya dibinasa. Begitulah juga manusia. Bila dapat nikmat, dengan nikmat tu jadi cabaran pada dia untuk dia lawan lagi daripada perintah Allah SWT. Salli ala sayyidina. Terima kasih. Baik. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan tengok salli ala sayyidina Muhammad, Fir'aun. Tengok Fir'aun. Kaya dah Fir'aun ni. Kaya tuan. Fir'aun ni kaya.
Dan Fir'aun punya kekuatan untuk mengerahkan dan membayar. Tuan-tuan tengok National Geographic. Ini salah satu benda yang saya suka tengok. Channel saya suka tengok ni, saya dapat maklumatnya. National Geographic ni tuan-tuan, dia tunjuk pembinaan piramid. Tuan tahu tak, di sisi piramid tu dia ada rumah-rumah tinggalan. Rumah tinggalan ni, Salih Alaihi Muhammad, bekas-bekas tinggalan rumah yang duduk di sekitar kawasan tu tuan-tuan, dia ada beberapa peringkat. Yang pertamanya elit duduk dekat lah. Salih Alaihi Muhammad, geng-geng elit. Sebelah dia tuan-tuan ada macam, kita panggil dia macam kongsi, orang yang buat kerja kat situ. Dan they are not working for free, they have been paid. Maksudnya dia bukan hamba tuan-tuan, dia earn salary, dia dapat gaji buat kerja tu. Itu apa yang di reveal dia. Sebab apa? Sebab dia bukan daripada kalangan orang miskin, dia ada harta, dia ada keluarga dia yang duduk dekat situ. Keluarga dia keluarga yang surviving. Dan bukan keluarga yang miskin yang sampai tak ada apa, yang terpaksa kerja jadi hamba abadi. Tak. Dia dibayar. Dia ada gaji dia. Dan lagi tinggi pangkat, lagi besar gaji dia. Maksud dia, tuan-tuan, Fir'aun ni bukan memperhambakan, tapi dia bagi semua apa yang perlu sebagai ketua kerajaan. Bagi. Tapi satu je, dia mengaku Tuhan. Boleh sampai dia duduk satu posisi, dia boleh bagi semua dia bagi dekat rakyat dia. Rakyat syarat dia mengaku aku Tuhan. Dekat situ salah dia. Allah marahkan dia, Allah hancurkan dia. Sombong. Dia kaya jauh lebih kita, tapi Allah hancurkan dengan kesombongan dia. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namrud lagi dahsyat. Bakak Nabi Ibrahim alaihissalam, dia punya kekayaan, punya harta, tapi Allah hancurkan dia. Allah hancur dengan apa? Sekok nyamuk ya. Semua pun kadang-kadang nak sombong apa? Saya fikir-fikir ni, kadang-kadang jumpa orang ni sombong lah. Saya duduk pergi program-program kat TV, dia jumpa lah orang. Pergi dekat studio tu, saya jumpa lah dengan orang-orang yang akan saya lepas slot lepas ke apa. Kadang-kadang nak hormat orang pun tak kerti. Saya kata, sombong apa? Nak sombong apa? Dia lah. Kita ni kat depan-depan ni nak sombong apa? Apa dapat daripada sombong? Asal orang sayang tak dengan kita yang sombong? Kau faham tak saya tanya ni? Kau rasa macam kalau kita sombong itu, tengok orang kecil-kecil ni, rasa macam orang suka kan? Saya orang puji dah tu. Dia ni bagus lah, dia ni sombong sangat ni, bagus lah dah gitu. Betul meluat aku orang ni. Depan kita dia senyum aja. Bagusnya ni apa mau. Oh baguslah tuan ni saya respect lah. Sekali dia beralih sana kata meluatnya kan. Dan doa-doa semua doa buruk-buruk dekat kita. Dan Muhammad Muhammad, sombong ini dia boleh datang dengan harta yang istidraj. Sombong ini dia akan datang daripada harta yang Allah kurniakan secara istidraj. Sebab apa? Sebab dia berasa aku deserve, aku layak untuk dapat harta ni sebab usaha yang aku buat. Dengan perkataan usaha itulah menyebabkan dia sombong. Berbeza dengan orang yang beriman, rezeki itu semua daripada Allah. Yang kata aku tak layak nak sombong pun sebab Allah bagi kat aku. Kalau cerita usaha ni nak dapat harta yang banyak, ada orang kerja lebih teruk daripada kita tapi gajinya sikit lebih daripada kita. Kalau nak cerita pasal cerdiknya kita ni tuan, ngaji dulu 4 flat. Mengaji dulu tuan-tuan, anugerah dekan setiap semester. Ada orang mengaji tuan-tuan sekalian tak pandai pun tapi kaya lebih daripada kita lagi. Saya ni yang tak payah SPM kau banyak tuan-tuan, jadi director sana, pengarah sini, bisnes punya besar-besar. Dia lah. Kalau aku tahu lagu ni tak payah teruk dulu kan. Relax je. Dia dulu udah dengan sokok malah dia udah punya dahsyat. Tentang Salih Alaihi Muhammad. Nak cerita rezeki itu Allah bagi. Tapi bukan dengan maksud untuk meninggalkan usaha. Taklah. Duduk je kat masjid tu tasbih aja, duduk zikir aja.
Tu Sayyidina Umar masuk dalam masjid, tengok orang dekat duk zikir dalam masjid, kata, bawa hampa ingat ni dinar nak turun daripada langit kah? Pergi keluar, saya kerja. Dan ikhtiar kena ada. Tapi kita juga beriman bahawa hasilnya Allah yang akan bagi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita tengok apa maksud istidraj. Ini baru masuk tajuk dia. Tadi mukadimah. Nak habis waktu dah. Tadi mukadimah bagi faham. Nah, kerana sebab menipu. Dia menipu kita. Kita tak berasa macam dia, tapi dia. Dalam Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyah disebut istidraj sebagai bahasa diambil dari perkataan daraja. Daraja. Kita sebut derajat, tingkat. Salih alaihi Muhammad, yang artinya adalah naik daripada satu tingkatan kepada tingkatan selanjutnya. Manakala istidraj itu sendiri bermaksud satu hukuman daripada Allah terhadap seorang hamba yang diberikan oleh Allah sedikit demi sedikit, salih alaihi Muhammad, dan bahkan tak diberikan langsung. Allah membiarkan seorang itu dan tidak disegerakan azab dia. Tuan-tuan, menakutkan dia sebenarnya. Faham istidraj? Allah bagi nikmat. Dia bagi sikit nikmat, sikit nikmat. Dia hanyut tau, dia hanyut. Dia seronok dengan nikmat tu, dia seronok dengan nikmat tu. Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak sedang Allah sedang menghukum dia. Tak sedang. Faham tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Waktu tu saja Allah biarkan dia, Allah biarkan. Seronok. Dan Allah tak azab dia. Dia tak azab dia. Bukan tiba-tiba apa ni Allah musliman. Tak. Dia dapat nikmat ni seronok aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit, yakni ke jurang kebinasaan daripada arah yang dia tak mengetahuinya. Ni kita takut ni, tu saya sebut daripada awal. Istidraj ni menakutkan. Sebab apa? Sebab kita tak perasan. Dia tahu. Tapi tanda dia ada. Bahkan yang paling bestnya, kita tahu tanda tu ada kat kita, tapi kita gunakan alasan tu tanpa sikit pun rasa salah. Macam tadi ya. Apa tanda dia? Makin jauh pada Allah. Tahajud tak boleh bangun. Sembahyang subuh selalu terlepas. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak pergi sembahyang jemaah dah. Quran pun lama dah tak baca. Tapi dia duk guna alasan tu apa ni? Bisnes, alhamdulillah, rezeki makin murah. Duduk pujuk hati dia. Dia tahu tanda tu agak dah. Dan dia gunakan alasan tu tanpa sikit pun rasa bersalah. Istidraj. Bayar kan? Bayar. Dan dia rasa tuan-tuan berjumpa ada orang-orang macam ni. Ada tak dulu duduk main masjid, duduk kerap main masjid lah tak main dah? Ada? Tuan-tuan? Kadang-kadang yang tu ada kat kita. Kita nampak orang ni lama tak main masjid. Nampak bisnes makin maju. Istidraj tu. Istidraj tu. Masalah istidraj ni, Allah tarik sikit-sikit. Dia tak rasa. Kalau orang kena istidraj, hai dia. Yang sibuknya kita. Yang nak kena fikirnya ni kita. Takut kita tu yang Allah dah cabut sikit-sikit tak sedap ni. Faham ni? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Surah tadi surah Al-Qalam ayat ke-44. Al-Hasan berkata, berapa ramai orang yang terkena fitnah cara dipuji, dan berapa ramai orang yang terpedaya dengan cara ditutupi keaibannya. Sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terkena fitnah disebabkan pujian, dan berapa ramai pula yang terpedaya kerana ditutup keaibannya. Ini kata Al-Hasan.
Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan perasan tak ni? Kita ni memang kaki masjid ni. Bukan sekat kaki, tangan, kepala, semua masjid punya orang. Cerita dia. Ni. Dan kita duk berulang alik main masjid dan 4 tahun 5 tahun dah. Surah ni apa tahun dah? Surah ni Al-Mizan. Berapa tahun dah? 5 tahun dah. 10 tahun dah. 10 tahun dah. 20 tahun dah. 20 tahun ni. Subhanallah Ustaz Muhammad. Ya Allah, lama dah 20 tahun dah. Sama mula dengan Putrajaya ni. Masya Allah. Tapi nama Al-Mizan dah lah. Bersempena dengan Agung apa? Tak. Oh, takdirnya. Saya dah simak takdir. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sejak pindah main Putrajaya ni 5 tahun dah ni. Surah ni 20 tahun. Dia 5 tahun dah. Balik kerja penat-penat, mandi pergi masjid. Balik kerja penat-penat, balik pergi surah. Lepas tu sekali balik dah pukul 10 malam, sekali baru sampai rumah. Dia punya duk buat ni 5 tahun, dia tak berasa apa dah. Dah jadi immune dengan suasana tu. Macam orang kata kat saya lah. Kita duk travel sana, travel sini dah. Dalam lama kita dah immune dah dengan saya orang kata dah, Ustaz tak penat ke? Waktu tu kau rasa penat. Tadi tak rasa apa pun. Dia kata, Ustaz tak rasa penat ke duk pergi sana pergi sini? Tadi tak rasa apa pun. Dia sebut tu rasa tu rasa penat. Mana? Sebab kita dah immune dengan suasana tu. Jadi kita tu ulang alik masjid. Tak ada sampai bila kita dah immune dah, sampai orang kata apa? Hebat hang tu. Hebat hang tu. Aku tak boleh buat macam ni. Hang balik kerja penat-penat pergi masjid. Balik kerja penat-penat pergi masjid. Hebat hang tu. Kami tak boleh buat macam hang ni. Dia start kata macam tu, esok main masjid jalan macam lain tu. Dia rasa macam jalan di atas awang-awang tu. Rasa macam jalan macam Alibaba tu lah, tarik seluar sampai atas dulu. Itu. Nilai macam tu. Tu dia panggil bahaya pujian. Kita boleh buat macam-macam ibadat, tuan-tuan, dalam keadaan kita tak berasa dan kita tak sedar. Bila orang puji kita, dia rosakkan amal kita. Tu je. Dan salat zaman. Faham tak? Yang kedua, kata Al-Hasan apa ni? Apabila dia terpedaya dengan ditutup keaibannya. Macam kita sebut tadi ya. Rupanya Allah sayang kat aku, sebab tu Allah tutup aib aku. Kadang-kadang Allah buka keaiban dia sebab Allah nak selamatkan dia. Dia tak sedar. Kita duk buat duk baik je. Tiba-tiba hari tu saja terselip sikit tu buat maksiat. Tergelincir sikit, terbuat maksiat. Waktu kita terbuat maksiat tu, Allah buka. Malu tak? Malu kan? Malu. Tapi lepas tu buat lagi tak? Tak buat dah. Rupanya cara Allah buka tu sebab Allah nak tahan dia sebab lepas ni jangan buat dah. Cuba bayangkan kalau dia terbuat tu tiba-tiba Allah tutup aib dia. Lepas ni buat lagi. Lepas tu buat lagi. Sebab tu berapa ramai orang tertipu apabila dia dalam keadaan dia melakukan kemaksiatan, tiba-tiba aibnya ditutup dan dia berasa bahawa Allah menutup aib itu satu kelebihan untuk dia. Tertipu tak? Tipu tak? Tuan faham ke saya tanya apa ni? Macam nak jawab, macam tak mau jawab kan ni? Macam muhasabah masing-masing ni kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahal bin Abdullah mentafsirkan ayat di atas dengan maksud nikmat-nikmat yang diberikan akan menyebabkan mereka lupa untuk bersyukur. Ar-Razi berkata, istidraj ialah dengan meminta kurnia turun kepadanya satu darjat kepada darjat yang lain sehingga akhirnya dia terpedaya. Tak kala mereka melakukan dosa, Allah menambah lagi nikmat kepadanya sehingga melupakan mereka kepada istighfar. Tafsir Al-Kabir. Macam mana? Sallallahu alaihi Muhammad minta turun, minta kurnia, ya Allah bagi kurnia, ya Allah bagi kurnia. Setingkat satu Allah bagi dia. Sampai ke tahap mana? Sampai ke tahap akhirnya terpedaya. Waktu tu mereka mula melakukan dosa dan start buat dosa, Allah tambah lagi nikmat ke dia. Allah tambah lagi nikmat sehingga dia
melupakan diri mereka daripada istighfar. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asiyati fa inna ma dzalika minhu al-istidraj." Sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi. Nabi kata apa? Apabila kamu melihat, ini dia punya nak kenai istidraj macam mana? Nak kenai kita ni duduk dalam istidraj ataupun tidak? Tu suruh berhenti sungguh mak kaya tu. bunyi tu suruh berhenti sungguh tu. Kata Nabi SAW, apabila kamu melihat Allah memberi kepada hambanya daripada perkara dunia yang dia inginkan, sedangkan dia terus melakukan maksiat kepadanya, maka ketahuilah itulah istidraj. Boleh faham? Simple aja nak faham istidraj. Nikmat dapat tapi masih dalam maksiat. Sepatutnya maksiat, dosa menghalang nikmat. Sepatutnya dosa halang nikmat. Tapi orang ni buat maksiat dapat nikmat. Itulah istidraj. Faham macam tu ya tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka mula Ali Al-Qari berkata, apabila kamu melihat Allah mengurniakan kepada seorang hamba daripada kekayaan dunia, sedangkan dia melakukan maksiat, maka asbab yang didapati melalui kurnianya tersebut ialah istidraj dan tipu daya. Benalah firman Allah Ta'ala, satastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, yang membawa maksud kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan daripada arah yang tidak mereka mengetahuinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian juga pada surah Al-An'am ayat 44, Allah menyebutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka tidak mengambil pelajaran daripada kemiskinan dan sakit yang kami timpakan kepada mereka, waktu mereka tak ambil pengajaran daripada kemiskinan dan kesakitan yang Allah timpakan dekat mereka, kami uji pula mereka dengan harta yang banyak. Kami bukakan untuk mereka semua pintu-pintu rezeki untuk mendapatkan rezeki tersebut. Takut ni tuan. Saya nak cuma takut ni. Hingga pada ketika mereka senang dan tidak lagi bersyukur dengan apa yang kami berikan kepada mereka, waktu itulah datang kepada mereka azab secara tiba-tiba. Lalu mereka pun bingung, putus asa dan tidak lagi mendapat jalan keselamatan. Real Allah sebut dalam Quran ni, clear cut bahasa Allah. Bahasa yang tak perlu lagi nak explain, boleh faham direct apa yang Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 44. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan, ketika mereka meninggalkan peringatan yang diberikan kepada mereka, tidak mahu mengendahkan peringatan tersebut, maka Allah membuka kepada mereka segala pintu nikmat bentuk istidraj kepada mereka, sehingga mereka berbangga berkenaan hal itu dengan sombong. Kemudian kami seksa mereka secara tiba-tiba, lantas mereka pun terdiam daripada segala kebaikan. Tuan, jadi kita boleh faham dah tuan-tuan, nak cerita panjang-panjang pun kita boleh faham dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang dimaksudkan dengan istidraj, dan salah satu daripada ayat lagi kita boleh ambil yang berkaitan dengan surah, dengan istidraj ini, surah Al-Qalam pun ayat 44. Khaf min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isaatika ma'hu an yakuna dhalika istidrajan lak.
Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hendaklah kamu berasa takut jika kamu terus memperolehi kurniaan Allah sedangkan kamu masih berterusan melakukan kemaksiatan kepadanya. Hendaklah kamu rasa takut jika kamu duk dapat nikmat kurniaan Allah kepada kamu secara berterusan sedangkan kamu duduk dalam maksiat. Takut. Kerana ini ia boleh jadi satu istidraj. Sebagaimana firman-Nya, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan daripada arah yang tidak mereka mengetahuinya. Surah Al-Qalam, surah keempat, ayat ke-44. Syekh Zarruq berkata, wahai para murid, takutlah terhadap kurniaannya kepadamu dalam bentuk kesihatan, kelapangan, rezeki yang melimpah ruah, di tengah-tengah kederhakaan kamu terhadapnya berupa kelalaian dan kecuaian. Jadi tuan, salli ala Muhammad, kesimpulannya, kurniaan Allah biasanya diisi sebelum dan selepasnya dengan takwa. Faham tak? Kalau cerita nikmat Allah dia main melalui takwa. Biasanya macam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang rajin solat malam, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin solat duha, orang yang jaga amalan-amalan fardu, maka Allah akan kurniakan kepada nikmat ini. Nikmat ini dinamakan sebagai kurniaan ataupun karamah. Orang yang sebaliknya, tak semayang, buat maksiat, salli ala Muhammad, derhaka, tapi nampak murah rezeki, inilah istidraj. Maksud itu kesimpulannya. Faham dah? InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kefahaman yang sebaiknya, insyaAllah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat yang nama dia istidraj ini, ujian-ujian yang kita tak berasa tapi Allah sedang menguji kita dan sedang menghukum kita. Na'udzubillahi min dzalik, insyaAllah. Tuan-tuan, salli ala Muhammad. Saya ucap terima kasih kepada pihak Surau Al-Mizan atas jemputan pada malam ni. Saya pun rasa macam tak puas lagi nak ceramah kat tuan-tuan ni. Rasa macam tak mau nak tarik handbrake lagi. Tapi ala kulli hal, nak buat macam mana, biar sikit daripada tak ada langsung. Sekali lajak, sekali main surat kata apa, maaf nak Ustaz Muhammad, surau ni duk buat apa, langgar SOP apa semua, lepas ni tak ada kuliah langsung. Tuan-tuan juga yang rugi. InsyaAllah tuan-tuan, Ustaz Muhammad, sebelum tu kalau tuan-tuan tak ada apa-apa halangan, insyaAllah mungkin pada setiap pagi saya ada buat live daripada page saya, tafsir Al-Quran pada setiap hari, nama Usratuna. Setiap hari saya akan baca satu surah daripada Quran. Kita baca doa ramai-ramai, kita baca Quran sama-sama dan kita tafsir Al-Quran tu setiap hari lebih kurang satu ayat, dan kita cadang insyaAllah satu hari nanti kita akan khatam seluruh Al-Quran dengan tafsir. Kita menggunakan kitab tafsir Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala, dan berkelapangan boleh ikut 6.30 pagi setiap hari. Yang keduanya, Allahumma salli ala Muhammad, dekat luar sana kami, saya ada madrasah satu di Bandar Baru Kedah. Madrasah kami, saya menyediakan pengajian secara percuma kepada pelajar-pelajar tahfiz ni. Jadi semenjak PKP ni, biasalah mana-mana masjid ke madrasah pun akan berhadapan dengan tekanan-tekanan lah. Jadi saya tak berhajat untuk minta wakaf ke sumbangan pada tuan-tuan. Cumanya kami buat jualan untuk salli ala Muhammad, menampung pengurusan ma'had kita yang mencecah 30,000 sebulan, dengan kita buat jualan susu kambing campur dengan ginkgo biloba, campur dengan beras perang, campur dengan kurma untuk tenaga. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan kat luar sana yang mai buat jualan ni. PU Ramadan, dia ejen kita daerah sini, dan kalau tuan-tuan nanti bila dah habis dan rasa sedap, tuan-tuan nak bancur, jangan bancur dalam gelas, bancur dalam cawan saja. Itu dia punya sukatan dia, insyaAllah. Dan kalau rasa sedap pun nanti boleh dapatkan daripada, dan setiap daripada penjualan itu akan balik kepada tabung kami Madrasah Kompleks Islam Darul Faizin, insyaAllah. Terima kasih atas perhatian, terima kasih Datuk Seri atas jemputan, insyaAllah, dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi lain masa dan ketika. Terima kasih juga kepada GSP yang sudi untuk menganjurkan program kita pada malam ni. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.